Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Muka surat 189, hari ini kita ambil satu ayat saja, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم mimati bertemu dengan ha izhar syafawi. Am hasibtum mimati bertemu dengan ha izhar syafawi. Yalah. Betul lah tu. Hasib qalqalah sughra. Tum an mimati bertemu dengan hamzah izhar. Ingatlah. Tengok mimati lepas pada dia tak ada ba, tak ada mim, izhar syafawi. إخفاء حقيقي حقيقي أن تتركوا ولما أتمم الشدة واجب الغناه يعلم الله الذين jahadu minkum nun mati bertemu dengan kaf ikhfa haqiqi. Kum wa mim mati dengan waw izhar syafawi. Walam yattakhida mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Yattakhidhu bagi ringan yattakhidhu. Min nun mati bertemu dengan dal ikhfa haqiqi min dunillahi wala rasulihi. Maksilah qasirah pendek dua harakat. Wala rasulihi walal mu'minina. Lancak kita baca. Kalau ada hamzah barulah panjang. Yang ni hamzah maksilah pendek qasirah. Walal mu'minina. Walal mu'minina tak apa tu mak asli walijah. Walijah bagi bergegak dalam dada. Walijah. Wallahu khabirun. Baris di bawah ra tu begini nipis. Ru iqla.
Tanwin bertemu dengan ba. Iqlab. Kita jadi kita ubahlah tanwin tu kepada mim. Khabirun bima ta'malun. Ta'malun. Ta tu bagi keluar angin kan. Ta'malun. Mad arid lisukun. Allahu akbar. Ini Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kepada kita hakikat keimanan yang sebenar. Kita banyak di kalangan kita ni iman kita itu berdasarkan kepada angan-angan. Sedangkan Nabi SAW kata laisal imanu bitamanni, bukanlah iman itu dengan sekadar angan-angan. Kan? Banyak kita duk angan-angan. Aku ni duk dalam syurga nanti seronok lah. Aku ni duk dalam syurga nanti seronok lah. Adakah kita ni layak dah masuk syurga? Kan? Allah kita sini, am hasibtum an tutraku. Adakah kamu menyangka, kamu mengira, adakah kamu tu duk perasan dah an tutraku, bahawa kamu itu dibiarkan, kamu tidak diambil kira. Allah Ta'ala lepas kamu dah, bebas dah, dengan hanya kamu mengucap la ilaha illallah tu kamu boleh buat ikut suka kamu. Adakah kamu menyangka begitu? Apakah kamu menyangka bahawa kamu tu sudah dikira beriman? Apakah kamu dikira kamu itu seorang yang telah berjaya? Dalam Al-Quran ni ada 3 tempat yang Allah Subhanahu wa taala persoalkan tentang iman kita. Allah Taala persoal. Yang pertamanya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama. Dan yang ayat pertama sampai ayat 3. Allah tanya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maknanya dan maksudnya. Ahasiban nas, apakah menyangka manusia itu an yutraku, bahawa mereka dibiarkan, an yaqulu amanna, hanya cukup mereka mengucap kami beriman, wahum la yaftanun, sedangkan mereka belum dicoba, belum diuji. Maknanya apa? Seseorang yang nak jadi orang mukmin yang hakiki mesti melepasi ujian, cobaan, rintangan, halangan, bala dulu. Betul kita tengok Nabi kita, bahkan Nabi-Nabi sebelum ni mereka tak pernah pun duduk senang. Sentiasa dalam ujian. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan dah susah. Tak ada nak dilahirkan lagi, pak dia mati dah. Mak dia beranak ke dia sat, mak dia pula mati. Duduk sat dengan tok wan dia, tok wan pula mati. Boleh bini duduk sat, bini yang duduk bagi support dia banyak tu Khadijah mati pula dah. Bahkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ujian dan rintangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, paling kukuh imannya, karena segala rintangan, segala halangan ditempuhinya dengan penuh tekun dan sabar. Kita walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji mereka yang sebelum daripada kamu. Sebelum umat sebelum dah kamu. Kita tengok Nabi Musa bawa kaum dia penuh dengan ujian. Sebelum dia balik, apa kata kaum Nabi Musa, Bani Israel, kita baca dalam surah Al-Anfal ini, qad futinna kami telah difitnah, diuji sebelum hamari dan lepas hamari. Qad uzina, kami telah disakiti, diuji, dicoba, diseksa
Sebelum hang mari, sebelum hang balik pada Madian kami kenal dah. No, bahkan sebelum engkau dilahirkan, sebelum Nabi Musa dilahirkan dah dibunuh anak-anak perempuan. Hidup-hidup anak-anak lelaki di yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka dibunuh anak-anak lelaki dan dihidupkan anak-anak perempuan sebelum dia dilahirkan lagi. Lepas pada dia dilahirkan, dia pergi ke Madian, dia balik mari, lepas pada dia balik mari, semuanya dalam ujian. Uzina min qabli an ta'tina wa min ba'di ma kami telah diuji sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Mana dalam ujian. Jadi biasalah kalau kita ni, terutama sekali kalau kita nak menuju kepada Allah, nak mencari kebenaran, kita diuji, kita dicoba, kita disiksa, diherdik, dihina, diperlekehkan, dikata nista dan sebagainya. Itu adalah perkara biasa, lumrah. Nah, lumrah. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka nyatalah apa yang Allah Taala ketahui daripada kebenaran iman mereka itu setelah diuji. Wala ya'lamannal kadhibin, maka begitulah juga telah nyata apa yang Allah Taala ketahui tentang pendustaan iman mereka. Diujilah. Macam kita bila kita mengaji, kita dapat ilmu, bila kita nak amalkan ilmu tu akan datang ujian. Kan datang ujian kepada kita. Ujian daripada diri kita. Daripada diri kita sendiri. Dan daripada orang lain. Dari keluarga kita. Bahkan daripada anak bini kita sendiri pun ujian. Daripada orang ramai ada ujian. Kan? Hey, pelak nampak ni. Dia kata, buang temeak ni. Kan? Dia ni masuk geng puak ni pula kan? Ujian semua tu. Hai. Nampak rapat pelak tu? Ujian semua tu. Macam orang yang mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal. Diuji. Bukan kata ringan, berat ujian mereka. Nyatalah bila dah kena ujian, baru kita tahu dia ni mohong. Dia ni mohong. Dia ni betul. Dia ni betul. Kan? Dan ujian ini akan kena kepada kita daripada mula sampailah kita mati. Begitu juga dalam kita buat amal. Allah akan uji kita. Berasa nak habaq ke orang kita buat baik. Bila kita tahan lagi kita buka baik. Dia kena tahan, kena jaga, kena sir, kena rahsiakan amalan kita tu daripada mula kita buat sampai kita mati. Oh jam. Allah akan uji. Berasa nak habaq ke dia bawah. Kan? Lah kita habaq sikit tau. Tak apa ada orang masjid kita. Banyak tu kita habaq. Lepas tu pun saya tak apa hati lagi. Tinggal aku. Tinggal aku tu jam. Riak lah tu. Bila sebut kata aku ya. Kan? Sebenarnya nak habaq. Nak habaq dia lah kerja main masjid tu. Matlamat dia tu. Tapi dia kona pergi jauh. Ujian semua tu. Ujian semua tu. Kan? Hak lain semua lena lah ke. Aku duduk jaga. Kan? Tu semua ujian mereka. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini dahsyat lagi. Apakah kamu mengira kamu tu sudah boleh masuk syurga? Jangan duk perasan sangat. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu sudah boleh masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan belum nyata apa yang Allah Ta'ala ketahui daripada orang yang bersungguh-sungguh dari kalangan kamu. Sungguh-sungguh dalam beriman, sungguh-sungguh dalam beramal. Wa ya'lamas sabirin. Dan belum nyata lagi apa yang Allah Ta'ala ketahui daripada kesabaran kamu. Tak timbul lagi. Tak nyata lagi. Kita ni bobo ya. Kata ni kita bobo ya. Sudah molek ya. Maknanya Allah bukan terang mana pun. Sa'ada tenggelam timbul. Tenggelam timbul. Sa'ada tak ada. Terang tu ya kita ni. Bukan kata kita istiqamah. Nak buat amal sampai istiqamah. Tak boleh duduk kalau tak buat.
Jadi lazim bagi dia dah. Jadi lazim bagi dia. Nak dapat tu lah istiqamah. Orang yang dapat istiqamah itu barulah Allah Ta'ala bagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Orang yang beriman, orang yang mengatakan bahawa kami beriman, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya malaikat. Allah Ta'ala kirim kepada dia malaikat, bagi tahu kepada dia, hang tak sorok bimbang, hang tak sorok takutlah dalam kehidupan hang ta dunia, tak ada siapa boleh kacau sebab Allah jaga hang. Dan dengarlah bahawa ini adalah berita gembira untuk kamu bahawa kamu tu akan dimasukkan ke dalam syurga. Sampai tahap tu. Bila tu? Kalau istiqamah. Nak dapat istiqamah tu lah. Nak boleh istiqamah tu lah jemaah tu. Dia kacau kat ni, dia kacau kat ni. Kata, awal gini dia kata. Kau kita nak mari awal tu. Awal lagi. Ataupun gaya nak mari lah. Kau nu mari rumah. Dia mari kacau kat ni. Depa pun nak mari rumah kita waktu nak masuk. Waktu. Nak masuk waktu. Kalau nak mari. Kan? Ujian semua tu. Heret mari keliling masjid. Kalau kita kuat lah. Kita duduk lah no. Aku nak pergi masjid. Waktu aku di masjid lah ni. Teratur lah. Tak gamak nak kata hal gitu. Tu iman kita kuat tu. Kan? Kalau iman kita kuat, kita duduk lah no. Sekurang-kurangnya kalau kita nak ni apa kan. Duduk lah. Waktu saya sekarang ni. Di masjid. Kita senang lah cik. Pasal kita kata apa? Kita bertugas. Dia tak boleh kata apa lah. Boleh tinggal lah kan. Minta maaf lah giliran saya bertugas ni. Mari. Hampa beritahu kita. Kan? Duduk. Hampa nak duduk kat. Kalau hampa berasa hampa sama dengan aku, hampa kena mari. Tapi tak usah kata lagu tu lah. Saya tak mari rumah kita dah. Kan? Tu lah. Yang kedua Allah tanya hampa ni boleh masuk syurga ke? Sedangkan belum lagi kamu diuji tentang kesungguhan kamu dalam mengejar syurga itu. Belum diuji lagi tentang kesabaran kamu nak pergi ke syurga tu. Surah Ali Imran ayat 142 yang kita dah baca dulu ni. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran juga 179. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamidhal khabith minat tayyib. Allah Ta'ala tak akan biarkan orang-orang mukmin itu di atas apa yang mereka berada sekarang ni. Tak biar macam tu. Sehinggalah terbeza yang mana yang elok, yang mana yang tak elok. Ni dah kalangan kita ni. Bukan kata kat orang lain, kalangan kita ni. Bukan kata semua hak mari masjid ni terpakai belakang. Ni kita bukan nak kata kat orang nak kita. Ni kita hak mari masjid ni. Bukan kata berjenis belakang. Bukan kata terpakai belakang. Allah akan pilih ni. Hak mana hak terpakai, hak mana tak. Jangan nak perasan lagi. Tambah-tambah ada bercakap ni. Hang bercakap yang sedap. Belum tentu lagi. Sebab apa? Yang memilihnya siapa? Allah. Kita tengok pada zahir. Dia tu tak pernah tinggal kelas. Kan? Zahir kita tengok lagu tu. Hakikat dia. Kita boleh tengok tak? Tak boleh. Siapa yang tengok? Allah. Sehingga Allah kata hatta yamizal khabith minat tayyib. Sehinggalah terbeza mana yang berjenis, yang mana yang tak berjenis, yang mana yang elok, yang mana yang tak elok, mana yang buruk, mana yang bagus. Ali Imran. Betul Allah kata dalam ni am hasibtum an tutraku. Adakah kamu mengira kamu akan dibiar oleh Allah? Macam mana yang Nabi SAW kata kepada orang yang terlibat dengan peperangan Badar. Mereka sudah nyata keimanan mereka. Walaupun mereka digoncang, mereka tetap bersama Nabi SAW. Pilah hampa nak buat apa pun. Hampa nak buat apa pilah. Sebab dah nyata keimanan mereka. Sebab itu kalau kita tengok orang yang terlibat dengan peperangan Badar ni, tak ada seorang pun yang murtad. Tak ada seorang pun yang murtad. Semua okey. Cuma kadang-kadang mereka diuji.
Ada salah seorang daripada ahli yang terlibat dengan Badar ni, Umar nak pancung kepala. Nabi kita jangan. Allah lebih mengetahui tentang hakikat. Dan tak ada masalah apa. Cuma kadang-kadang ujian tu. Ujian tu kadang-kadang ujian, kadang-kadang helah nak berhadapan dengan orang. Kita jangan buruk sangka dengan orang lah. Kadang-kadang helah. Kan? Am hasibtum an tutraku? Adakah kamu mengira kamu akan dibiarkan? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Semacam dengan ayat 3 ayat tadi dah. Sedangkan belum nyata apa yang Allah Ta'ala ketahui. Alladhina jahadu minkum. Siapa di kalangan kamu yang betul-betul berjuang. Betul-betul bersungguh. Di kalangan kamu. Yang kita tafsir kata Allah Ta'ala tak mengetahui lagi. Kerana Allah Ta'ala mengetahui benda yang akan berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang akan berlaku, benda yang tidak berlaku. Kalau berlaku macam mana Allah tahu. Jangan kita tafsir kata Allah, sedangkan Allah belum tahu lagi. Tak betul. Kita tafsir, kita kata apa? Sedangkan belum nyata lagi apa yang Allah ketahui. Tak timbul lagi. Maknanya hampa tak zahirkan lagi apa yang telah Allah ketahui tentang hakikat hampa tu. Daripada apa dah? Daripada kesungguhan hampa dalam berjuang. Kesungguhan hampa dalam beribadat. Tak nyata lagi. Bila hampa buat, baru nyata. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Dan tak nyata lagi hakikat hampa ni tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Walam yattakhidhu min dunillah. Maknanya tidak melakukan syirik. Tak nyata lagi hampa ni buat syirik ke tak. Wala rasulihi. Dan tak nyata lagi hampa ni adakah betul-betul taat kepada Rasul atau tidak. Tak nyata lagi. Nak tengok ubat. Walal mu'minina walijah. Dan tak nyata lagi hakikat hampa ni betul-betul bersaudara dengan orang mukmin atau tidak. Ataupun berkawan dengan orang mukmin ni atas dasar apa dah? Material. Atas dasar nak ambil manfaat daripada dia. Tak nyata lagi. Kena nyatakan benda tu. Kita kena betul-betul tunjuk bahawa memang kita tak akan melakukan syirik kepada Allah. Datanglah ujian macam mana pun. Dan kita mesti zahirkan, nyatakan, realisasikan apakah kita betul-betul taat, beriman, kasih kepada Rasul atau tidak. Dan kita mesti nyatakan, zahirkan, tunjukkan hakikat bahawa kita memang berkasih sayang sesama mukmin. Kalau tidak, tak lepas. Tak nyata, tak lepas. Iman kita tu tak betul. Tak ada bukti, kena buktikan. Kena buktikan bahawa kita marilah menatang apapun, kita tak akan lakukan syirik. Marilah menatang apapun, hang siapa pun habaq kat aku, kalau bukan datang daripada Rasul, aku tak akan pakai. Hang marilah terang mana pun, aku tak akan tinggalkan orang mukmin. Mukmin yang betul. Kita tak boleh sembunyi. Tak boleh sembunyi. Pasal apa? Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah amat mengetahui apa yang hangpa buat. Kita tengok sikit di sini ada perkataan walijah. Kita walal mu'minina walijah. Apa makna walijah? Maknanya dan belum nyata. Maknanya mesti kamu nyatakan, mesti kamu buktikan hakikat kamu berkasih sayang, berhubungan dengan orang mukmin yang, dan kamu jadikan orang mukmin itu teman setia. Walijah itu teman setia. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 118 berkenaan dengan walijah ni. Ada dia panggil bitanah. Walijah ni bitanah. Apa makna bitanah? Bitanah ni makna dia orang kepercayaan.
kita nak ambil orang yang kita percaya, orang yang kita setia dengan dia tu orang mana dalam kehidupan kita ni. Kita setia dengan siapa? Kita nak buka rahsia ke, nak apa ke? Dengan siapa? Dengan orang yang mengkhianati perjuangan ataupun orang yang setia dengan perjuangan untuk menegakkan agama. Kita tengok. Dengan itu maksud dia. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dikatakan walijah itu ialah bitanatan wa dakhilah. Bitanah tu mana? Teman setia. Dakhilah tu mana? Orang yang boleh menyimpan rahsia kita. Dia taklah bawa mulut cerita hal kita kepada orang lain atas dasar untuk apa? Untuk kejahatan. Ada. Adakah sampai peringkat tu? Kan? Bal hum fi zahiri wal batil ala nushi lillahi wa li rasulih. Bahkan mereka itu secara zahir dan secara batin mereka sentiasa memberi nasihat kerana Allah dan kerana Rasul. Maknanya berkawan kerana Allah, berkawan kerana Rasul. Orang yang macam ni barulah dapat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 puak yang akan mendapat teduhan perlindungan Allah pada hari kiamat yang tidak ada perlindungan melainkan daripada Allah. Antaranya apa? Rajulun tahabba fillah iftaraqa alaihi ijtama alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Bukan kerana kepentingan lain. Berkasih sayang kerana Allah. Ijtama alaihi, mereka bertemu kerana Allah. Waftaraqa alaihi, dan berpisah kerana Allah. Bukan berpisah kerana dunia. Aku tak dapat daripada dunia, aku tak mau kawan dengan dia. Ataupun dia buat sesuatu kepada aku dalam urusan dunia, aku bertinggal dia. Bukan dia. Kita pisah dengan dia apa? Pasal dia telah bercanggah dengan syariat Allah, kita tinggal. Tak boleh berkawan dah. Selagi mana dia masih lagi teguh, utuh, kukuh dengan syariat Allah, walaupun ada benda-benda di sudut dunia ni kita tak berkenan, kita tak boleh tinggal dengan dia. Itulah yang dimaksudkan al-muslim akhul muslim. Orang Islam adalah saudara bagi Islam yang lain. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Orang Islam itu adalah saudara bagi Islam yang lain. Tak boleh kita biarkan dia, tak boleh kita berhina dia, tak boleh kita tinggalkan dia, tak boleh kita buat tak tahuan kepada dia. Itu maksud dia. Faktafa bi ahadil qismain 'anil akhar. Mereka sudah membandai dengan sama-sama mereka. Tak kalut apa. Mana kalau orang lain tak berkenan dengan dia pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka telah mencukupi hak Allah. Kok dah? Allahu akbar. Payah tu. Payah tu. Cakap senang kan? Dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil teman setia kamu dari kalangan orang yang passion lain daripada kamu. Jangan. Nah, pasal apa? La ya'lunakum khabala. Kerana mereka ini tak akan berhenti-henti menyakiti kamu. Kadang-kadang kamu nampak, kadang-kadang kamu tak nampak. Matlamat mereka apa dah? Hasad. Ini bahaya. Ini bahaya. Waddu ma'anittum. Mereka ini sentiasa nak menyusahkan kamu. Dia akan ada rasa hasad dengki. Kalau orang tu dia betul-betul kasih kepada seseorang, dia akan suka kalau kawan dia suka. Dia akan tak suka kalau kawan dia tak suka. Kalau kawan dia ditimpa musibah, dia akan duka cita. Kalau kawan dia dapat kesenangan, dia akan gembira. Tu baru saudara betul. Ni tak. Kalau kawan dapat senang, dia dengki. Dia buat begitu. Menyampah aku tengok. Dia dengki. Itu bukan saudara.
Kalau kawan dia kena musibah, dia tak boleh duduk dah. Dia tak sonok. Dia susah hati, dia sabut. Itu betul. Itu saudara betul. Nah kan? Kita banyak pada kita pada merasa pada nak berkawan dengan orang yang ada kesenangan. Bila orang ada susah, kita mula nak lari. Kata kawan menangis, susah dicari. Kawan ketawa, amai. Kan? Amai cari. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, kata Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat 118 ni yang kita baca dah itu ni. Qad badatil baghdha', sudah nyata permusuhan yang mereka zahirkan. Hak depa duk tunjuk, depa dah tunjuk dah kemusnahan. Hang tak nampak lagi lah kata Allah. Tak nampak lagi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyi di dalam hati mereka itu, angan-angan mereka nak memusnahkan kamu itu akbar, lebih besar lagi. Tapi dia tak tunjuk. Ni Allah baik. Yang kita duk kata sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Allah betul ni. Yang mereka sembunyi itu. Kita tengok dunia lah ni banyak orang dia berkawan dengan orang atas dasar apa? Nak something. Nak sesuatu. Ada kepentingan pada dia kawan. Baik tak kira lah. Puji jet naik sampai ke langit. Pak dia buat sikit ya. Dia tu tak boleh pakai kira. Kebaikan kawan tu banyak mana pun sudah tersembunyi di Bukit Jabang. Tak nampak, hilang dah. Noh, dia dah nampak keburukan. Keburukan kawan tu sikit pun dia akan ungkit. Dia akan bongkar. Ini kalau jenis ni memang orang yang tak betul lah. Noh, dia telah tidak berjaya dalam ujian. Kata Allah lagi, qad bayyana lakumul ayat. Kami habaq lagi apa? Sejelas-jelasnya. Allah kata bayyana. Maknanya ada dua kali syaddah. Maknanya kami telah habaq kat hampa terang jelas, clear, very clear. Dah habaq dah gambar. Korek habis dah. Hakikat dia tu. Tapi pada in kuntum ta'lamun. Kalau hampa tak tahu. Tapi kalau hampa tak tahu, tak mau tahu, dok kot. Dia tak senaja tu. Dia tutup. Pasal apa? Dia nak berkawan dengan tu. Nampak tak? Budak-budak ni, kalau kawan baik dia, kita abang duk kawan pun ada tu jahat. Dok. Dia nak berkawan. Dia dak bunyi dah ada. Dok. Depa kecoh dia. Depa fitnah dia. Kan? Pak kata bila dia benci ya. Loh, dulu hang jatuh gerek tu dia yang tolong hang kata. Dia bauh lah dia kata dak muhung ya. Dia buat cek macam-macam. Dia ungkit hati elok lah. Ini perangai manusia. Sebab apa? Sebab Allah kata di awal kata innahu kana zaluman jahulah. Manusia itu kejam lagi jahil. Jahil terhadap dah apa yang akan berlaku. Bahkan yang telah berlaku berkena-kena dia jadi jahil. Dia jadi terlupa. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah kata sini. Walamma yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Jadi walijah ni maknanya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, di dalam kita mencari kawan, mencari teman, pastikan teman kita itu adalah teman yang boleh mendatangkan keuntungan akhirat kita. Teman yang boleh memberi teguran. Teman yang boleh memberi nasihat. Jangan kita tak mau pakai nasihat orang. Jadi masalah lah. Sebab kita bukan sokmo betul. Ada banyak kali kita tak betul. Bila banyak kali kita tak betul itu, kita memerlukan teman untuk betulkan yang kita tak betul itu. Kalau tak ada orang perbetul kita, maka duk jalan tak betul. Duk jalan tak betul. Dah tak ada orang perbetul. Duk gelong semua.
Duk gelong semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang Nabi SAW istami'una al-qawla fattabi'una ahsanah, mendengar perkataan dan juga mengikut yang elok. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan di kalangan kita ni orang yang bersaudara kerana Allah Azza wa Jalla, bukan bersaudara kerana kebendaan ataupun kepentingan duniawi, kerana dunia ini tidak akan kekal, akhirat jugalah yang akan kekal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.